ikutkan kita punya slot ataupun secara automatiknya, secara meritnya. Okey, Cik Remy, secara overall untuk MBSB Bank Championship season ni macam mana pandangan Cik Remy sendiri? Okay, bagi saya di AFL kita merasakan satu kejayaan lah. Satu kejayaan kerana tahun ni adalah tahun pertama kita menggunakan format satu liga. Sebelum ni kita buat dua grup kan. So tahun liga agak panjang, so perlawanan pun pasukan dapat lebih, dan pengakhiran dia pun sangat-sangat dramatik di mana kita dapat melihat perebutan kejuaraan liga tu di antara tiga pasukan. Di antara tiga pasukan iaitu Immigration FC, Hari Ni FT dan juga KL Rovers. Dan kalau ikut kiraan kita sebelum tamatnya MBSB Bank Championship hari itu, kebarangkalian untuk ketiga-tiga pasukan ni berkongsi mata selepas perlawanan terakhir tu ada. Dia bergantung kepada result lah. So akhirnya kita tengok tahniah dekat Immigration FC sebab last minute dia dapat potong. So untuk bila format tahun ni berbeza buat macam liga, adakah tahun depan akan dikekalkan ataupun diubah format yang lain? Buat masa sekarang perancangan kita untuk mengekalkan jumlah pasukan yang sama dan juga format liga yang sama. So, maksudnya ada tim yang akan turun dan tim alisan daripada M4 akan naik? Betul, ada sebab kita punya Alisan Cup pun tamat pada bulan lepas di mana pasukan UiTM United telah memenangi Alisan Cup buat julung kalinya lah. So kalau ikutkan kita punya slot ataupun secara automatiknya, secara meritnya, pasukan UiTM United dan juga pasukan YPM FC sememangnya layak untuk beraksi di MBSB Bank Championship tahun depan. Okey, tahu macam dia tahun lepas dijanjikan maybe top 2 ataupun juara akan layak secara automatik ke Liga 10, tapi ada murid-murid yang sekarang mengatakan yang tak akan ada pula tim yang lain. Mungkin Cik Remy boleh terangkan itu. Kalau ikut bagi saya, kita belum dapat apa-apa pengumuman atau kenyataan rasmi daripada MFL, maknanya belum ada lagi. Tapi bagi saya, walaupun daripada tahun lepas memang dinyatakan ada slot untuk pasukan MBSB Bank Championship ataupun Liga M3 ni untuk dipromosikan ke atas, tapi slot itu kata diberikan tetap yang sama. Maknanya kalau kata dua pasukan tu walaupun dia menang secara meritnya, dia tetap perlu memenuhi kriteria club licensing. Kalau kata kriteria club licensing tidak dipenuhi, maka tiadalah pasukan yang naik di atas lah. Mungkin ada daripada pihak M3 sendiri ada tak menghubungi Cik Remy tanyakan benda ni ke? Pasukan tu ada tanya, tapi macam saya cakap lah, dia bergantung kepada keputusan adalah keputusan MFL, bukan keputusan AFL untuk memastikan sama ada pasukan ni layak atau tidak bermain. Kalau secara meritnya bagi AFL, of course lah nombor 1 dan nombor 2 ni layak ataupun berpeluang untuk bermain di Liga Super, tapi keputusan akhir adalah di tangan MFL. Kita tahu 2 tahun Liga M3 ini dijalankan agak berjaya, agak mendatangkan hasil juga. Pada tahun depan ada juga murid-murid mengatakan akan ada penambahan pemain import juga dimasukkan di dalam M3, tapi ada setengah fan kata M3 patut memfokuskan pada pembangunan pemain juga. So komen pada AFL ni macam mana? Okay, bagi saya, kalau ikutkan, of course dia ada orang kata dua pendapat yang berbeza lah. Ada yang mengatakan bahawa kalau ada pemain import ni, saingan dia, kualiti dia lagi nampak berbanding pemain lokal saja. Tapi bagi saya, kita pun percaya dengan kemampuan pemain-pemain lokal kita, dan cumanya dia akan jadi persoalan ataupun orang kata akan lebih ketara tu bila berlakunya atau adanya perlawanan di antara pasukan MBSB Championship dan juga pasukan Liga Super, di mana pasukan Liga Super menggunakan pemain import, tapi kita lokal sahaja. Tapi kalau tengok, saya lihat pada perlawanan Piala Malaysia, even pada perlawanan Challenge Cup pun kita lihat pasukan di Liga M3 ni, di MBSB Championship ni, walaupun kata pemain lokal sahaja, tapi tetap memberi tentangan. So maksudnya kalau akan ada tahun depan, adakah maybe akan spesifikkan pemain import tu mungkin kena bawah 22, bawah 23 ke? Kalau ikutkan apa yang seperti begitu, memang ada pun dalam perancangan. Maknanya memang kita kata ada buat plan-plan lah, sama ada kalau nak ambil import tu umur bawah berapa dan sebagainya, kategori dan sebagainya. Cumanya bagi saya liga ni ataupun untuk tahun depan tu masih lagi ada masa, masih lagi panjang. So belum ada keputusan rasmi lagi. So kita tahu kalau MFL sendiri pun dia dah beritahu umumkan yang penjualan tahun depan dah berubah kan, ikut setahun. So macam mana kalau pihak AFL sudah dekat akan follow MFL ni macam 2024-2025 ke akan still sama untuk sepanjang tahun? Actually AFL akan mengambil kata inisiatif yang sama. Kalau
mungkin kita kalau ikut perancangan memang kita akan start lebih kurang lah. Maknanya tak cepat, tak lambat, tapi mungkin dalam orang kata date dia mungkin berbeza 1-2 minggu sajalah. Sebab satu, kita melihat based on kita punya orang kata pengalaman berdasarkan transfer window yang sebelum ini, bila kita meletakkan jendela pemindahan ataupun transfer window yang sama dengan MFL ataupun lambat tutup sikit, dia banyak membantu pemain. Maknanya pemain yang tidak berpeluang untuk berdaftar di atas masih lagi ada ruang untuk berdaftar pemain di MBS BN Championship. Saya rasa kejayaan tahun ni top scorer Indonesia Azim dapat call up. Dapat call up untuk bawah 23 tahun ni, saya rasa satu. Rasanya bukan yang itu Azim yang lain sebenarnya. Ada 2 orang pemain Malaysia FC. Satu Azim Rahim, satu lagi saya tak silap saya lagi seorang Azim Abu Zaid. Azim Abu Zaid tu yang dapat call up bawah 23. Satu kejayaan besar juga bila pemain pada M3 dapat call up international. Mungkin pada pihak AFL sendiri apa maybe penambahbaikan untuk season hadapan untuk maybe memeriahkan liga ataupun mewarnai Liga Malaysia. Okey, untuk penambahbaikan kalau kita lihat kita akan sentiasa merancang untuk membuat penambahbaikan sama ada daripada MBS BN Championship, Alisan Cup sampailah ke M5. So untuk untuk MBS BN Championship kita akan mengekalkan apa yang sedia ada dan of course lah kita akan cuba lagi untuk membantu pasukan. Macam contohnya untuk memenuhi kriteria di atas tu kita akan memberi fokus yang lebih lah sebab dah 2 tahun tak ada pasukan naik ni kan, semuanya disebabkan club licensing lah. So itu untuk MBS BN Championship, maknanya kita akan lebih banyak memberi fokus kepada pasukan untuk kata follow lah apa yang ditetapkan. Dan untuk Alisan Cup mungkin kita akan menambah lagi pasukan. Sebab apa sekarang ni pun pada tahun ni kita ada 3 zon, maknanya zon Sarawak ataupun Borneo, kita ada zon Tengah Selatan campur dan satu lagi zon Pantai Timur. Dan insya-Allah pasal tahun ni ada M5 yang dijalankan di zon utara, maknanya di Perlis dan di Perak, dan insya-Allah kita akan buka lagi satu zon. So maknanya berbanding tahun ni 15 pasukan, mungkin tahun depan insya-Allah boleh pergi hingga 24 pasukan. Contoh kalau last saya kalau tahun ni tiada yang naik ke Liga Super, adakah tahun depan masih lagi akan ada peluang diorang lah untuk diletakkan mungkin AFL dengan NFL, tim yang juara akan layak lagi tahun depan untuk Liga Super? Saya rasa perkara itu sentiasa ada sebab kalau kita tengok setakat ini walaupun ialah sebelum ni kita dikenali sebagai Liga M3, MBS BN Championship, Liga Bola Sepak Amatur ataupun Semi Pro, tapi kalau ikut dari segi hierarki liga ataupun dari segi piramid tu kita berada di tempat yang kedua. Maknanya kalau ada 7 pasukan yang bermain di MBS BN Championship ni, kalau menang of course ada yang nak naik ke atas. Saya rasa akan sentiasa ada. Cumanya mungkin kita kena memperkemaskan pasukan punya persediaan berkenaan dengan club licensing. Ada satu lah maksudnya satu. Kita tahu ada M3. Mungkin macam AFL sendiri lah kan, sebab kita tak tahu club mana. Mungkin ada perbincangan dengan MFL untuk wujudkan semula M2 ataupun kita panggil Liga Perdana sebelum ni. Setakat ini untuk mewujudkan semula Liga Perdana tu kalau tanya saya belum ada perbincangan yang spesifik lagi lah, belum ada perbincangan khusus. Sebab apa, kalau kata nak mengelolakan Liga Perdana tu, saya percaya Liga Perdana tu adalah Liga Profesional, dan Liga Profesional of course di bawah tanggungjawab ataupun di bawah bidang kuasa MFL, bukannya AFL. Kita hanya menyediakan ataupun kita hanya menganjurkan Liga di peringkat amatur ataupun boleh katakan di peringkat Semi Pro. Kalau ada maksudnya ia lagi ataupun peluang untuk tim M3 naik dulu ataupun dia tak ada terkejut sikit lah dari segi financial kan. Dia bergantung kepada kriteria yang ditetapkan. Kalau kata untuk permulaan tu, jika pasukan kita, saya rasa banyak pasukan yang bersedia untuk kalau kata ada M2 atau Liga Premier lah. Itu bagi saya lah. Okay. Okay.